Selamat petang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Tan Pipiang dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai isu masalah disiplin yaitu isu ponteng sekolah dan ponteng kelas. Pengenalan, di era langit terbuka ini, masalah sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar semakin berleluasa. Menurut Gana Prakasam 2018, segelintir genetik mempengaruhi tingkah laku devian seseorang. Selain itu, sekolah merupakan institusi penting dalam membantu menangani masalah devian pelajar, khususnya berkaitan dengan salah laku pelajar. Oleh itu, generasi muda haruslah dibimbing dari kecil supaya mereka tidak terjebak dengan gejala devian sosial. Hal ini kerana mereka merupakan golongan penting dalam masyarakat kerana mereka adalah pewaris kepimpinan negara pada masa akan datang. Seterusnya, latar belakang. Dewasa ini, sikap remaja sering melanggar norma masyarakat tidak kira semasa berada di dalam sekolah atau luar sekolah adalah sangat mengecewakan. Menurut Kamus Dewan edisi baru, disiplin adalah satu latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri mengikut peraturan yang ditetapkan, dan sekiranya ini berlaku sebaliknya, hukuman atau denda akan dikenakan. Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan murid untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Menurut Aziz Haji Yahya, zaman remaja dikatakan bermula dari akil balik dan berakhir apabila memasuki alam dewasa. Ia merupakan satu tempoh peralihan dalam pusingan hidup yang melibatkan banyak perubahan yang berlaku, sama ada dari segi perkembangan fizikal, emosi, kognitif, di mana ia mula minat hubungan dengan rakan sebaya dan mulai belajar peranan kerja, peranan dalam keluarga dan sebagai warga masyarakat. Penyataan masalah. Disiplin merupakan aspek penting dalam pembentukan sahsia pelajar di sekolah. Menurut Ehsan dan Muhammad 2010, disiplin dikenal pasti antara aspek penting dalam menentukan kejayaan, lebih-lebih lagi untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan di semua peringkat. Masalah disiplin yang berlaku pada masa kini dalam kalangan pelajar sekolah menengah bukanlah satu isu yang baharu. Masalah disiplin merupakan masalah yang sering berlaku dalam kalangan pelajar sekolah, terutamanya pelajar sekolah menengah. Masalah disiplin yang sering diperkatakan ialah seperti ponteng sekolah, ponteng kelas, merokok, melawan guru, gangsterisme, membuli dan sebagainya. Isu mengenai masalah disiplin di sekolah menengah ini haruslah ditangani secara berkesan agar tidak berlarutan. Terdapat beberapa faktor atau punca yang menyebabkan pelajar terlibat dalam masalah disiplin ini. Antaranya ialah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya, sikap pelajar sendiri dan keluarga yang bermasalah. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif kajian, iaitu mengenal pasti masalah disiplin yang berlaku di sekolah menengah, mengkaji punca berlakunya masalah disiplin pelajar tersebut di sekolah menengah, mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah, guru dan ibu bapa dalam menangani masalah disiplin pelajar tersebut di sekolah menengah, dan mengkaji kesan masalah disiplin pelajar yang berlaku di sekolah menengah. Terdapat 4 persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah masalah disiplin yang dilakukan oleh pelajar di sekolah menengah. Kedua, apakah punca yang menyebabkan masalah disiplin tersebut berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Ketiga, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah, guru dan ibu bapa dalam menangani masalah disiplin pelajar tersebut di sekolah. Dan keempat, apakah kesan masalah disiplin yang dilakukan oleh pelajar di sekolah menengah. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian adalah merangkumi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan tersusun dalam mencapai matlamat dan objektif kajian. Pengkaji telah merancang dengan teratur metodologi kajian dan strategi-strategi yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data melalui keadaan-keadaan yang tertentu. Bahagian ini akan membincangkan dengan terperinci beberapa perkara penting dalam metodologi dan strategi yang digunakan dalam menyiapkan kajian ini. Pertama yang kita akan lihat dalam metodologi kajian adalah persampalan kajian. Sampel kajian ini melibatkan 2 orang responden, iaitu guru yang berpengalaman dalam menangani masalah disiplin pelajar dan pelajar sekolah menengah yang pernah terlibat dalam masalah disiplin di sekolah menengah kebangsaan. Guru yang dipilih memegang jawatan penolong kanan hal ehwal pelajar, manakala pelajar yang dipilih berusia 16 tahun dan pernah melakukan kesalahan disiplin sewaktu di sekolah. Seterusnya kita akan lihat instrumen kajian, di mana instrumen kajian di sini yang digunakan adalah kaedah temu bual yang dijalankan terhadap guru dan pelajar. Ini akan dianalisis untuk mendapat respon guru dan pelajar tentang tingkah laku delinkuan. Kaedah temu bual telah dijalankan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Sebagai alat kajian, pengkaji telah membina soalan terbuka bagi mendapatkan maklumat daripada responden dengan pelbagai jawapan bagi dianalisis dalam dapatan kajian.
Berikut merupakan soalan yang telah pengkaji gunakan untuk menjalankan sesi temu bual bersama guru dan juga pelajar. Kita akan masuk kepada kajian lepas. Menurut Rakbir Kaul 2012, tingkah laku boleh diubah sesuai melalui proses modifikasi tingkah laku yang efektif. Hal ini karena terdapat beberapa tokoh behaviorisme yang menyatakan bahwa tingkah laku tidak bersifat kekal dan berubah mengikut masa serta persekitaran. Menurut Pelpes 1988, tingkah laku devian ini melibatkan dua bentuk yang utama, yaitu fisikal dan verbal. Bagi tingkah laku fisikal, ia boleh dilihat melalui mata kasar seperti perbuatan memukul, mencuri, merokok, dan lain-lain. Manakala verbal pula tidak boleh dilihat melalui mata kasar karena ia bersifat psikologi, seperti perbuatan menfitnah, menyebarkan gosip, dan lain-lain. Terdapat beberapa tokoh yang menyokong teori tingkah laku, seperti Albert Bandura sebagai pengasas teori Bandura dan Ivan Pavlov sebagai pengasas teori pelaziman klasik. Baiklah, kita akan masuk ke dalam dapatan kajian. Isu masalah disiplin yang kami kaji ialah masalah ponteng sekolah. Ponteng sekolah terbagi kepada dua kategori, yaitu ponteng kelas dan ponteng sekolah. Kedua-dua ini mempunyai sedikit perbezaan dari segi maksud dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Ponteng sekolah bermaksud seorang yang tidak menghadirkan diri ke sekolah tanpa sebab yang munasabah. Manakala ponteng kelas pula bermaksud murid yang hadir ke sekolah tetapi tidak masuk ke dalam kelas. Berdasarkan temu bual bersama Puan Hazel George selaku guru hal ehwal murid di sekolah SMK Pending Kuching, beliau mendapati masalah disiplin yang berlaku di sekolah ialah ponteng sekolah. Antara penyebab mengapa ponteng sekolah berlaku adalah kerana murid yang kurang minat belajar tidak hadir ke sekolah dan mereka bekerja untuk menyerah keluarga, dan ponteng sekolah ini menyebabkan ratusan kehadiran kelas semakin terjejas. Hasil daripada temu bual bersama pelajar pula, responden pernah terlibat dengan ponteng sekolah, yaitu di mana responden keluar kelas tanpa izin daripada guru dan memakai pakaian sukan tidak mengikut jadual yang telah ditetapkan. Terdapat 5 punca berlakunya ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Yang pertama yaitu disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan pelajar atau remaja yang mempunyai umur hampir sama dan mereka banyak menghabiskan masa bersama ketika di sekolah. Itulah yang menyebabkan pelajar muda terikut-ikut dengan perangai tersebut. Ponteng sekolah juga disebabkan oleh keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk membentuk sasiah anak-anak, maka mereka patut menunjukkan contoh yang baik. Keluarga yang porak-poranda dan ibu bapa yang sibuk bekerja juga menyebabkan anak-anak terlibat dengan ponteng sekolah. Selain itu, punca ponteng sekolah dalam kalangan pelajar juga disebabkan untuk membantu keluarga mencari nafkah. Berdasarkan kepada temu bual bersama Cikgu, beliau mendapati bahawa murid yang tinggal di bandar belajar sambil bekerja untuk
mencari nafkah karena kehidupan dan taraf hidup di bandar tinggi. Seterusnya, ponteng sekolah juga disebabkan oleh diri pelajar sendiri. Hal ini karena mereka mempunyai sifat ingin tahu dan mahu mencoba sesuatu yang baru. Akhir sekali, masalah ponteng sekolah juga disebabkan oleh guru. Hal ini karena pelajar takut dengan guru yang tegas, mudah bosan, dan tidak berminat dengan cara pengajaran dan pembelajaran yang cikgu gunakan. Seterusnya saya akan sambung pembahasan pada hari ini dengan kesan ponteng terhadap diri dan masyarakat. Yang pertama adalah pelajar membazir masa dan tenaga. Hal ini kerana pelajar yang ponteng sekolah akan membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah dan menyebabkan mereka ketinggalan pelajaran. Yang kedua adalah menjejaskan peratus kedatangan pelajar. Setiap kedatangan pelajar direkodkan oleh guru. Pelajar yang tidak mencapai syarat wajib kedatangan harian ke sekolah akan membuatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil peperiksaan. Hal ini akan sekaligus menjejaskan masa depan mereka. Yang ketiga pula adalah mengganggu ketenteraman masyarakat. Pelajar ponteng cenderung terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti gangsterisme, vandalisme dan sebagainya. Dan kegiatan ini akan menggugat ketenteraman masyarakat. Yang terakhir pula adalah peningkatan masalah sosial dalam kalangan pelajar. Pelajar ponteng ini besar kemungkinan akan menganggur pada masa akan datang. Apabila menganggur, individu tersebut akan mula terjebak dengan gejala sosial seperti mencuri, merogol, menagih dada dan sebagainya. Seterusnya, kesan ponteng kepada negara. Berdasarkan kepada statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, pada tahun 2003, bilangan kes jubana yang dilaporkan adalah sebanyak 4.998 kes. Manakala pada tahun 2004 pula, bilangannya meningkat kepada 6.056 kes. Ini karena semakin meningkat kadar jenayah dalam sebuah negara, keharmonian negara akan terganggu, di mana berlaku jenayah yang membuat masyarakat tergugat keselamatannya, malahan akan memberi kesan terhadap sektor pelancongan negara kerana dipandang serong dan pelancong berasa tidak selamat. Tingkah laku delinkuan akan menyebabkan isu gangguan mental berlaku dalam sebuah negara semakin meningkat. Oleh itu, semua pihak berperanan dalam membendung tingkah laku delinkuan terutamanya dalam kalangan pelajar. Ini kerana pelajar merupakan aset simpanan negara untuk negara memaju kejayaan pada masa hadapan. Seterusnya kita sambung dengan cara menangani masalah ponteng sekolah. Terdapat 4 pihak yang bertanggungjawab iaitu pihak sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat. Bagi pihak sekolah hendaklah menghubungi ibu bapa dan memberikan surat amaran jika anak mereka sudah tidak hadir selama 3 hari berturut-turut. Pihak sekolah juga hendaklah berjumpa dengan ibu bapa atau penjaga bagi membincangkan tentang masalah tersebut. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh memperketatkan lagi hukuman sekolah agar pelajar-pelajar tidak berani untuk melakukan masalah ponteng sekolah ini. Seterusnya, bagi pihak guru hendaklah bersikap prihatin terhadap murid dan tidak bersikap memilih atau bias terhadap pelajar yang mempunyai masalah disiplin. Mereka hendaklah membimbing murid dengan cara melakukan aktiviti mentor-mentee dengan baik. Bagi pihak ibu bapa pula, ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang penting. Ibu bapa hendaklah mendidik anak sejak kecil dan mengetahui perkembangan anak-anak di sekolah. Mereka hendaklah memberikan kasih sayang yang cukup dan menjadi contoh kepada anak agar anak tidak melakukan masalah disiplin. Yang terakhir adalah pihak masyarakat. Masyarakat hendaklah menegur pelajar-pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Mereka hendaklah menjadi orang tengah antara sekolah dan pelajar semasa terdapat kes disiplin di luar sekolah berlaku seperti ponteng sekolah. Kesimpulannya, kedua-dua kategori ini membawa maksud yang berbeza. Ponteng kelas bermaksud murid tidak hadir ke kelas, namun hadir ke sekolah. Sebaliknya, ponteng sekolah pula membawa maksud tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah sama ada di luar atau dalam pengetahuan ibu bapa. Setiap pihak perlulah berganding bahu bagi menangani masalah sosial ini, daripada terus meningkat dan menjadi masalah yang serius dalam kalangan pelajar kelak. Ya. Oh. Oke. Selamat pagi.
Okay, terima kasih kepada saudari Kitty kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab beberapa soalan di bidang sosial yang diberikan